berada. Sebelum majlis bermula seperti biasa, para hadirin diingatkan mutekan kamera, tutup kamera dan mutekan mikrofon sepanjang majlis berlangsung bagi memastikan majlis kita berjalan dengan lancar insya-Allah. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara yang akan menyampaikan kuliah tadabbur surah Al-Takwir pada malam ini, yang berusaha Puan Rosni Yati, pengurusi AJK, pengurusi Gemah Yasin Nur Iman berserta dengan AJK Gemah Yasin Nur Iman dengan kerjasama Yayasan Bina Insan Malaysia selaku penganjur program. Yang dihormati para hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahnya kita diberi kesempatan bersama lagi dalam kuliah pada malam ini. Moga-moga kuliah tadabbur malam ini memberi pemahaman, penelitian dan kita dapat memahami setiap makna ayat-ayat suci Al-Quran. Lagi banyak kita roka dan mendalami, lagi banyak ilmu yang kita peroleh insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, dengan segala sukacita dan bangganya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid, untuk mentadabbur surah At-Takwir. Dengan segala sukacita saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim. Persilakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru utilat. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga baginda, para sahabat dan kepada muslimin dan muslimat hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Malam ini kita nak tengok surah At-Takwir, surah At-Takwir, surah yang ke-81. Surah yang ketiga selepas dalam surah yang keempat dalam juzuk Ammah. Surah yang dimulai dengan satu suasana yang kita tak tergambar, dan Allah gambarkan melalui surah ini bagaimana matahari itu bakal digulung. Kawara atau kuwirat boleh dimaksudkan dengan digulung ataupun diselubung, dihilangkan cahayanya, digulung dan diselubung. So Allah mulakan surah ini dengan nak kita gambarkan satu suasana yang matahari hilang. Matahari tak ada. Matahari diselubung, dililit ataupun digulung. Ada juga ulama menisbahkan kuwirat ini umpama serban yang menutupi kepala. Kan serban tu kita gulung kan. Kita lilit, kita gulung. So matahari itu mungkin diserkup ataupun dililit sehingga hilang cahayanya. So bila cahaya matahari hilang, apa lagi sumber cahaya yang kita nampak dekat langit? Kan kalau waktu gerhana matahari, kita beberapa kali melihat suasana gerhana matahari penuh. Waktu tu cahaya matahari hilang daripada muka bumi. Gelap. Suasana tu gelap. Jadi bila suasana tu gelap, kan macam ni, suasana tu langsung terus gelap,
Apa lagi cahaya yang tinggal untuk kita lihat? Cahaya yang tinggal adalah bintang-bintang. Sebab bila disebut matahari digulung, dah tentu waktu itu orang nampak matahari ataupun orang sedar adanya cahaya matahari, tiba-tiba cahayanya tu padam, hilang, digulung. Dan peristiwa besar ini akan akibatkan manusia akan melihat dengan keadaan tercengang. Ya pasal tiba-tiba matahari tak ada. Dan dalam kekalutan mereka itu, dari kejauhan mereka melihat bintang-bintang mula berguguran. Wa idzan nujumun kadarat. Matahari hilang, cahayanya hilang. Yang tadi suasana siang tiba-tiba gelap gelita dan dia nampak bintang-bintang mula bertaburan. Bertaburan bukan bermaksud sekarang ni kita nampak bintang tu bertabur. Kan tak ketahuan dia kedudukan tu. Tapi pada waktu itu mereka mula nampak bintang mula bergerak sendiri, berselerak, kacau bilau di langit. Wa idzan nujumun kadarat. So, perkara paling besar dia nampak matahari hilang, lenyap. Perkara kedua dia nampak dekat langit bintang-bintang mula berguguran, berserakan, mula berjatuhan. Kita pun tak tahu bentuk bintang tu jatuh bagaimana. Waktu kejadian ini, waktu kiamat berlaku ni, Allah sedang cerita tentang kiamat. Waktu kiamat berlaku ni, tak seorang pun orang beriman hidup waktu ini. Sebab beberapa masa sebelum terjadinya kiamat sebenar, semua orang beriman, Allah sangat sayang dan Allah matikan dahulu. Kenapa Allah cerita ini semua? Ini salah satu bentuk rahmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab orang beriman akan percaya apa yang Quran bentangkan. So kita dah dapat gambaran awal kiamat itu bagaimana. Bila teruk kejadian kiamat itu, sehingga kita minta lindung pada Allah sungguh-sungguh daripada kejadian semacam ini untuk kita lihat dan tonton. Allah tak nak orang beriman ini trauma. Lalu didatangkan surah-surah semacam ini untuk kita baca dan untuk kita faham, amati begini kiamat sebenar berlaku. Matahari digulung, hilang lenyap cahayanya, tiba-tiba seluruhnya menjadi gelap gelita. Dan bayangkan selama ini matahari itu sumber kepada bukan sahaja cahaya tetapi haba, dan sekarang haba itu dah tak ada. Sekelip mata bumi boleh berada dalam keadaan sejuk beku. Sekelip mata. So, wa idzan nujumun kadarat, lihat bintang-bintang itu berguguran sebab cahaya matahari dah tak ada. Bulan di mana? Tak tahu bulan di mana kerana bila siang bulan dah tentu berada di sebalik sana. Bumi yang sana. Kan di sebalik bumi. So, wa idzan nujumun kadarat, maknanya nampak bintang-bintang berguguran. Wa idzal jibalu suyirat. Lepas Allah sebut objek paling besar, matahari. Kemudian Allah sebut bintang yang sinonim dengan matahari. Bila berlaku dua benda ni, manusia secara automatik akan mencari tempat berlindung. Secara automatik akan mencari tempat berlindung. Dan tempat berlindung yang menjadi pilihan utama adalah gunung. Gunung. Tuan-puan pernah tengok filem
Filem 2012. Filem 2012. Filem yang macam ni. Ataupun yang terbaru ni, Don't Look Up. Don't Look Up. Cuma 2012 ni, dia buat kapal macam kapal Nabi Nuh tu, ada beberapa kapal. Dan ada sebahagiannya bersembunyi di bunker. Bersembunyi di bunker. Bunker yang semacam ni, tempat kalau berlaku apokalips, kiamat, maka orang barat melihat, oh tempat ni, tu hacking di apocalypse. So tempat yang semacam ini dikira boleh menyelamatkan mereka. Dan selalunya bunker-bunker ini berada di mana tempat tinggi, di tepi-tepi gunung, di lereng-lereng gunung, di bawah gunung. Dan sekarang Allah bagi tahu, gunung hancur. Gunung tu hancur. Kau nak bersembunyi di mana? Dekat gunung. Gunung tu hancur. Wa idzal jibalu suyirat. Gunung tu berlayar. Gunung tu berterbangan. Sengaja Allah sebut tentang gunung. Perkara yang paling besar manusia boleh berlindung. Tempat yang dirasakan kukuh. Seperti mana anak Nabi Nuh. Waktu banjir besar, dia punya pilihan apa? Tak apa bah, aku lari ke gunung. Rupanya gunung pun tenggelam waktu tu. Dan sekarang Allah bagi tahu, gunung hancur. Wa idzal jibalu suyirat. Gunung itu diterbangkan. Suyirat, diterbangkan. Negara kita sangat beruntung tidak melalui bencana alam yang dahsyat-dahsyat. Paling dahsyat kita lalui banjir je. Kita tak lalui taifun. Kan macam dekat Filipina. Taifun hari tu. Kan semacam ini bentuknya. Taufan besar yang melanda Filipina hari tu. Lebih kurang 185 km sejam. Angin yang membadai. Dan bayangkan kuatnya angin waktu itu kerana bumi sudah tidak stabil. Matahari dah tak ada. So, sumber haba tu tak ada. Sebab bila matahari ada, angin panas, bahagian panas akan menarik angin-angin sejuk untuk pergi ke tempat bahagian panas. Sebab tu kita ada yang namanya bayu darat dan bayu laut. Tuan-puan jangan tuang kelas geografi. Kelas geografi penting untuk kita kenal peredaran angin, arus, permukaan bumi, semua tu penting. Baru kita dapat gambarkan bagaimana Allah gambarkan kiamat dalam Quran. Jika tak, kita tak boleh nak relate. Matahari digulung, matahari ikut yang hilang. Hilang matahari itu hancur bumi ni. Angin jadi haywire, tekanan tinggi rendah akan binasa. Semua tu akan hancur. Dan wal jibalu suyirat. Punya kuat angin tu bergerak sebab asalnya udara panas sekarang menjadi sangat sejuk dan tolakkan angin, arus angin menjadi lintang pukang dan angin mula bergerak tak ketahuan. Akhirnya taifun kuat membadai. Bukan sekadar rumah terbang, sekarang gunung berterbangan. Kuat tak kuat angin yang meniup? Angin boleh meniup, menerbangkan gunung. Kalau begitu kedudukannya, apa berlaku pada manusia? Yang dia kata dia boleh berlindung dekat bunker. Kemudian Allah datangkan pula ayat keempat.
Wa idzal insyaru uttilat. Dan bila unta betina yang mengandung 10 bulan terbiar, ditinggalkan. Wa idzal insyaru uttilat. Insyar adalah unta bunting 10 bulan. Surah ini diturunkan, golongan sasar pertama adalah kafir Quraisy. Surah Makkiyah, kafir Quraisy. Dan orang Arab ni, harta yang mahal bagi mereka adalah unta. Dan lebih mahal dari unta adalah unta betina. Kenapa? Chances untuk unta betina mengandung ada. Maksudnya unta betina ada peluang untuk mengandung. Dan bila unta betina mengandung, itu tandanya dia semakin kaya. Pertama, kalau 1 ekor unta boleh bawa sekian banyak barang, dia sudah kira-kira, okey, aku akan dapat sekian keuntungan. Bayangkan kalau unta ada dua ekor unta. Kalau ada 3 ekor unta, kalau ada 4 ekor unta, dan sekarang unta betina sedang mengandung. Maksudnya perniagaan dia semakin berkembang. So, bila unta betina mengandung, dia akan jaga unta betina tu sungguh-sungguh sebab ini sumber kekayaan. Peniaga sekarang dia guna lori 1 tan, lori 2 tan. Lori 2 tan tak boleh membiak, tak boleh beranak. Tapi unta boleh. Daripada 1-2 caravan, dia boleh tambah 3-4. So, bila unta betina ni, dia mengandung 12 bulan sebelum dia melahirkan. Sekarang kandungannya 10 bulan. So, dia boleh bila-bila masa melahirkan. Sama macam manusia, kan 9 bulan, tapi pada tahap bulan yang ke-6, itu sudah pada tahap kritikal boleh melahirkan bila-bila masa. Sebab ada je orang melahirkan pramatang. So, waktu dia usia 10 bulan kandungan, dia sangat bernilai. Bayangkan, sebelum ini orang-orang Arab, bila dia baca ni, unta betina 10 bulan kok takkan terbiar. Bingung dia. Takkan boleh terbiar. Unta tu patutnya, jadi kalau ada orang Arab yang ada pelihara unta dan unta tu mengandung 10 bulan, dia sanggup tidur luar kemah biar unta dalam kemah. Ini dia sayang pada jenis unta. Unta tu akan jadi tambah dia punya sumber kekayaan. Wa idzal insyaru uttilat. Dan Allah gambarkan waktu itu orang sudah tak indah apapun jenis kemewahan, kekayaan, semuanya ditinggal. Kemewahan, kekayaan, semuanya ditinggal. So basically tuan-puan, sewaktu manusia menghadapi bencana, proses ini berlangsung. Kan, sewaktu manusia menghadapi bencana, banjir baru ni misal kata, proses ini berlangsung. Orang tinggalkan. Kereta tinggalkan sebab nak selamatkan nyawa. Orang tinggalkan. Dan menariknya, dalam waktu tu matahari tak ada. Tak ada sumber cahaya. Dan gunung ganang semua bertaburan. Bintang-bintang nampak berguguran. Dan Allah picture, Allah nak kita gambarkan dalam keadaan hiruk pikuk hingar bingar ni, manusia menjerit-jerit, ada seekor unta yang bunting, tak ada siapa yang nak ambil. Kan kalau kita boleh gambarkan begitu suasana hiruk pikuk, unta ni sendirian dekat situ, tak ada orang ambil. Tak pun ada gelang tangan emas.
Panadol, bentuk-bentuk gelang-gelang semacam itu terletak dan tak ada orang kisah. Sebab dunia sudah kiamat. Malah Allah teruskan ayat yang kelima. Wa idzal wuhushu husyirat, dan bila haiwan-haiwan dihimpunkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan bila haiwan-haiwan dihimpunkan. Tadi unta betina terbiar, sekarang haiwan-haiwan berhimpun setempat. Kenapa? Haiwan pun rasa gerun. Manusia lintang pukang berlarian. Allah kata haiwan waktu itu berhimpun setempat. Seluruh jenis haiwan berhimpun. Harimau akan berdiri sebelah kijang yang selama ini kijang melarikan diri dari harimau. Itu gambaran betapa dahsyatnya hari itu. Kalau kita tengah lapar, ada makanan kat sebelah, kita tak lalu nak makan. Dalam surah yang lain, Allah bagi tahu ibu yang sedang mengandung melahirkan anak. Anak yang sedang disusukan ditinggalkan. Anak yang sedang menyusu ditinggalkan. Jadi dahsyat waktu itu. Common sense hilang. Common sense hilang. Sebab selama ni mereka merasakan benda ni takkan berlaku. Tak mungkin berlaku. Kalaupun berlaku, kita boleh prevent. Yang terbaru, cuba tengok filem Don't Look Up. Dia masih lagi dalam angan-angan. Orang putih ni masih lagi dalam angan-angan. Terjadinya kiamat kerana ada meteor hentam bumi. Sedangkan Allah bagi tahu matahari kami gulung. Kalau matahari digulung, kau nak prevent macam mana? Setakat meteor hentam bumi. Mereka masih lagi boleh konon-konon buat kapal. Kalau banjir besar, selamat atas kapal. Atau berlindung dekat gunung. Nah, orang beriman tak ada dah waktu tu. Tapi Allah nak kita baca dan kita gambarkan supaya bertambah keimanan. Bertambah keimanan. So binatang-binatang ini dikumpulkan, tak kira dia liar, tak liar, dikumpulkan. Husyirat. Perkataan yang Allah pilih husyirat. Sama kata akarnya dengan nanti manusia dihimpun di mana? Mahsyar. Mahsyar. Sebelum manusia dihimpunkan, binatang-binatang berhimpun dulu. Lebih dulu haiwan dari kita kan. Wa idzal wuhushu husyirat. Binatang sudah rasa gerun dan takut dan berkumpul. Dan dalam masa yang sama, matahari dah tak ada. Sepatutnya bumi menjadi sejuk. Tapi Allah kata, laut meluap-luap. Wa idzal biharu sujjirat. Patutnya bila matahari tak ada, laut menjadi beku. Tapi Allah gambarkan laut menggelegak. Wa idzal biharu sujjirat. Laut menggelegak. Why? Bumi dan ekosistemnya sudah haywire. Sudah kelang kabut. Dah tentu bila berlaku perubahan besar pada matahari, maka gunung ganang berterbangan, terjadilah gempa bumi dan letusan-letusan gunung berapi mula berlaku. Dan dengan itu, air laut menjadi semakin panas dan menggelegak. Dahsyat. Sampai ayat ke-6 Allah nak kita gambarkan macam mana dahsyatnya hari itu.
Air laut menggelegak. Matahari tak ada, air laut menggelegak. Suasana kelam, gelap gelita, air laut menggelegak. Manusia nak lari ke mana? Hari itu banjir baru 3 hari. Tak ada elektrik. Malam, berpanas dalam rumah. Dekat luar air, tak boleh nak pergi mana-mana. Suasana masih tenang dan aman. Tapi ini haywire. Gunung terbang. Dan lepas berlakunya itu semua, ayat ke-7. Lama selepas itu, sebab ayat ke-6 ini, kiamat tiupan sangkakala pertama. Tiupan sangkakala pertama. Ayat ke-7, fasa kedua, selepas tiupan sangkakala kedua. Ayat pertama ni, kiamat besar. Selepas bila tiupan sangkakala pertama, maka berlakulah kiamat. Manusia semua mati. Tapi sebelum mati, mereka menghadapi peristiwa-peristiwa ni. Dan lama selepas itu, bumi dibentangkan semula, bersedia untuk hari kebangkitan. Maka ayat ke-7, bila setiap nyawa dihidupkan, bila tiap diri disatukan. Wa idzan nufusu zuwijat, bila roh kembali ke jasad. Ayat ke-7 adalah selepas tiupan sangkakala kedua, bila roh kembali ke jasad. Wa idzan nufusu zuwijat, jumpa balik pasangannya. Kita hidup semula. Okay? Bila kita hidup semula, wow, ayat ke-8 ni ayat yang dahsyat. Bila kita hidup balik, perkara pertama yang Allah buat adalah bila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bila anak perempuan ditanya. Apa pertanyaan Allah? Bi ayyi dzambin qutilat. Atas kesalahan apa korang dibunuh? Tuan-puan, kita baru bangkit. Proses bangkit nak pergi mahsyar, dihalau ke mahsyar, kemudian untuk terima buku simpanan pula. Buku amalan, kemudian ditimbang amal, dihadapkan depan Allah. Semua tu belum berlaku. Hidup saja bangkit, Allah terus tuju kepada anak-anak perempuan yang mati dibunuh. Allah tanya, atas kesalahan apa korang dibunuh? Perempuan, siapa yang ada anak perempuan? Bagaimana layanan kita pada anak perempuan? Allah sangat take care kepada anak perempuan. Sebelum buku amal diserahkan, Allah pergi tanya anak perempuan, kenapa kau dibunuh? Apa kesalahan yang kau buat sehingga kau dibunuh? Dan pertanyaan ini, ayat ini menjadi tamparan hebat kepada setiap orang-orang Arab yang pernah bunuh anak perempuan. Dan sangat ironi. Ayat ke-8 adalah anak perempuan. Ayat ke-4 Allah sebut unta betina. Jantina sama. Unta kau jaga, anak perempuan kau bunuh. Kita sekarang tidak bunuh anak perempuan, tapi kita bunuh karakter dia. Kita bunuh semangat dia. Tengok bagaimana Allah tinggikan status wanita.
Allah sangat take care kepada anak perempuan, terutamanya yang mati dibunuh. Why? Kenapa? Pertama, anak perempuan yang mati dibunuh oleh bapa sendiri. Siapa nak bela dia? Mana peguam bela yang sanggup ambil kes ni? Kalau kes lelaki yang kena mandi jenazah dekat masjid, ada peguam pro bono yang nak bela. Ini anak perempuan mati dibunuh ni. Mana peguam yang nak bela ni? Allah datang sebagai pembela. So ingat tuan-tuan, ada kes-kes yang Allah datang sebagai pembela. Jangan sampai kita buat aniaya pada orang lain, Allah datang bela dia. Kita kena jawab. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Bagi contoh, bila nyawa dikembalikan, anak-anak perempuan akan disoal. Kenapa Allah tanya mangsa? Kenapa tak tanya orang yang buat? Kenapa tak tanya bapa dia yang bunuh? Atau pakcik dia yang bunuh? Atau abang dia yang bunuh? Kalau dahulu anak perempuan mati ditanam, sekarang anak perempuan mati dirogol oleh ahli keluarga sendiri. Bayangkan kalau Allah datang bela anak perempuan tu. Kenapa Allah tak tanya bapa dia, apa pasal kau bunuh anak kau? Kenapa Allah tanya mangsa? Sebab Allah menyampah nak tengok pesalah yang melakukan salah laku yang sangat jijik. Manusia yang sepatutnya dibela, dipelihara, dijaga, diabaikan tanggungjawab dan amanah. Di dunia dibagi peluang, dia tak buat. Unta dijaga, anak perempuan dibunuh. Tak sama ke dengan kehidupan yang mak bapak sibuk cari duit, bekerja, emosi anak tergadai. Tak sama ke? Atau ini untuk orang Arab saja, orang Malaysia, okey. Oh wait. Jangan sampai Allah jumpa anak kita dulu dan tanya, apa kesalahan yang kau buat sehingga engkau diabaikan? Bi ayyi dzambin qutilat. Tuan-tuan, soalan ini lebih menggerunkan daripada kita baca keadaan kejadian kiamat tadi. Soalan ini menjadikan hati kita merudum jatuh. Tanggungjawab anak itu besar. Amanah buat anak itu besar. Bi ayyi dzambin qutilat. Lepas Allah tanya, baru Allah kata, wa idza suhufu nusyirat. Barulah buku-buku amal itu dibentangkan. Of all things, Allah dahulukan ini sebelum buku amal diberi. Punyalah Allah memandang serius kebajikan wanita. Dan wanita masih lagi rasa, kami tertindas. Lelaki ni patriarki. Maka kami perlu buat kumpulan sendiri, feminisme. Siapa nak membela nasib wanita? Ini belum cukup ke? Belum cukup bukti Allah datang sebagai pembela nasib wanita? Kalau memang kita tak faham dan tak pernah rasa kita ni dihargai oleh Tuhan. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat.
Ni surah Takwir. Surah yang dimulakan dengan matahari digulung. Selepas daripada surah ini akan ada siri-siri surah yang Allah cerita tentang kiamat. Dan dalam siri-siri surah itu, kita tak jumpa dah perkataan matahari. Sebab matahari sudah pun digulung. Dahsyat. Lepas ni kita tak jumpa dah matahari. Suasananya tu gelap gelita. Okey. So, idza suhufu nusyirat, dan bila surat amal dibentangkan, buku-buku diberikan, sama ada daripada kanan ataupun daripada kiri ataupun dari arah depan atau dihumban saja dari belakang. Ya, kalau kita dapat buku report card dan guru baling dia daripada belakang, apa tandanya? Guru menyampah nak tengok muka kita. Dan sekarang malaikat yang distribute buku itu pun menyampah nak tengok muka kita. Kadang kita tengok kiri dan kanan waktu itu. Kiri dan kanan kita dah nampak orang bergembira terima buku dan kita tertunggu-tunggu. Mana buku aku tak sampai-sampai? Diorang lupa ke? Salah alamat ke? Rupanya bila toleh belakang ada je buku kita kat bawah. Sebab tu dalam surah mana? Takwir, At-Tariq, meraung-raung orang yang dapat buku dari belakang. Sama ada buku tu dia sedar dia dapat sebab dicampak, ataupun dia tak sedar pun buku tu dah lama ada kat belakang dia. Meraung dia. Wa idza suhufu nusyirat. Kemudian ini keadaan berlaku selepas tiupan sangkakala kedua. Buku amal dibentangkan. Dan wa idza sama'u kusyitat, bila langit tanggal dari tempatnya. Langit koyak. Bila buku amal datang, sekarang tiba masa untuk timbangan amal itu dibuat. Buku dah dapat, nak timbang. So langit koyak kerana arash Allah turun. Wa idza sama'u kusyitat, bila arash koyak, langit koyak dan neraka dinyalakan. Su'irat ni dia macam mana? Tuan-puan pernah tengok orang jual cha kuih tiaw. Kan di dapur tu, tungku dia tu, kalau dia tak masak, api tu memang ada tapi kecil. Api tu kecil. Tapi bila dia mula masak, dia besarkan api tu. Sampai bunyi macam tu. So wa idzal jahimu su'irat, bila mula amal tu nak ditimbang, Allah besarkan api neraka. Allah jadikan dia menjulang-julang. Sedia untuk dipanggang. Macam tu. Besarkan api neraka itu menjadi lebih panas. Wa idzal jahimu su'irat, dan bila neraka dijulang, dinyalakan, dan wa idzal jannatu uzlifat, dan bila syurga didekatkan. Api neraka dipanaskan dan syurga dipertontonkan, didekatkan, dan setiap orang dia takkan boleh nampak kedua-dua sekali. Kalau orang yang layak ke neraka, dia akan nampak neraka. Orang yang layak ke syurga akan nampak syurga. Alimat nafsum ma ahdarat. Dan setiap orang akan tahu tentang amal yang telah dibawa. Alimat nafsun, setiap diri akan tahu, sebab dia dapat buku, setiap diri akan tahu ma'ahbarat, apa yang dia pikul, yang dia bawa daripada dunia. Amal-amal yang dia bawa, apa yang dia hadirkan depan Allah Subhanahu wa ta'ala. So sampai ke ayat 14, ini adalah fasa pertama surah ini. Kita akan pergi kepada fasa yang kedua,
bermula ayat 15. Penerangan tentang akhirat Allah tutup pada ayat yang ke-14. So basically kamera tu dia mula dengan bagaimana anak kecil ditanya, kemudian nampak buku-buku berterbangan, kemudian api neraka menjulang-julang, kemudian scene yang lain syurga didekatkan, kemudian kamera itu pergi zoom in satu individu dan dia tahu apa yang dia bawa. Lalu skrin jadi hitam. Kemudian scene seterusnya, fala uqsimu bil khunnas. Allah bersumpah dengan al-khunnas. Al-khunnas ni dia kalau dalam bahasa astronomi dia disebut sebagai knocking star. Knocking star. Tariq al-Khunnas. Dek, macam suara tak dengar macam mana, Dek? Main tak elok ke? Suara tak dengar? Dengar tak? Hello? Jelas suara Ustaz. Dengar Ustaz, jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Tak apa. Tapi keluar dulu nanti masuk balik. Okey. So Al-Khunnas ni dia ada satu bintang yang di ciri-ciri itu macam black hole. Sebab ciri pertama dia Al-Jawar, Al-Khunnas. Jawar ni berlari, dia dalam orbit dia laju. Al-Khunnas, dan dia menyapu. Khunnas ni menyapu. So Khunnas ni nama sebuah bintang yang dia berlari laju dan dia menyapu sepanjang dia berjalan tu. So itu antara ciri-ciri black hole yang dia laju, pergerakan dia laju, dan bila dia lalu tempat tu, kerana graviti dia kuat, dia tarik apa-apa saja sepanjang laluan dia tu. So Allah bersumpah demi bintang Khunnas yang berlari dan menyapu. Kemudian walaili idza as'as, dan demi malam yang hampir habis, wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh bila kita boleh bernafas. Ini apa benda ni Ustaz? Saya tak faham lah Ustaz. Okey. 4 ayat ni adalah Dah, Ustaz pula hilang. Allahu Akbar Ustaz. Mana Ustaz? Ustaz hilang. Ustaz pergi minum air tu. Sedut. apa saya berhenti tadi. Okey. 4 ayat ni adalah 4 ayat ni adalah pebble peribahasa kot. Dan Allah datangkan contoh begini. Kalau kita pandang ke langit, kita akan nampak bintang-bintang yang berkelip. Dan bintang-bintang ini sejak daripada dulu memberi panduan kepada manusia. Terutamanya orang-orang dahulu yang sangat bergantung dengan bintang untuk dia berjalan.
Dan setiap daripada perjalanan itu akan dituruti oleh orang-orang kemudian. Setiap perjalanan itu akan dituruti oleh orang-orang kemudian. Begitulah kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kitab-kitab ini adalah sumber cahaya. Ibarat bintang-bintang. Tapi kerana dia telah diubah, panduan yang benar-benar bermanfaat ibarat cahaya bintang yang malap. Kitab-kitab ini pernah dijadikan panduan oleh manusia sepanjang zaman. Ada yang mengikuti jejak langkahnya itu. Al-Jawaril Kunnas. Tapi kitab-kitab terdahulu, cahayanya itu semakin malap. Cahayanya semakin malap. Dan bila cahaya semakin malap, malam pula semakin lama semakin gelap. Kan tuan-puan pernah tak berjaga malam daripada maghrib sampailah ke subuh? Malam semakin larut, semakin lama semakin larut, semakin kelam, semakin gelap. Sama seperti bila cahaya itu semakin malap, suasana masyarakat akan semakin kelam, gelap gelita tanpa panduan. Dan selalunya bila semakin gelap, kita semakin takut, dada semakin sesak. Dan Allah bagi tahu itu kejadian malam semakin kelam, semakin gelap. Dan jangan risau, kegelapan malam itu hampir habis. Habisnya bagaimana? Wasubhu, bila timbul cahaya fajar. Wasubhu, waktu timbul cahaya fajar dan kita boleh menarik nafas lega. Kalau dahulu kitab-kitab terdahulu cahayanya semakin malap, sekarang kamu dah lalui kegelapan malam zaman jahiliyah dan Allah sekarang turunkan Quran. Turunkan Quran dan kamu boleh menarik nafas lega kerana Quran sumber cahaya yang terang benderang. Ini maksud 4 ayat ni. Allah bawa contoh panduan kitab-kitab terdahulu ibarat cahaya bintang. Dia ada tapi jauh. Sekarang Quran macam cahaya subuh yang menerobosi kegelapan malam, sama seperti fungsi Quran yang penetrate menerobosi kegelapan kejahilan. Dan bila kita berada dalam cahaya, bila waktu pagi, kita sedap menarik nafas. Fresh, segar, nyaman. Wasubhi idza tanafas. Begitulah fungsi Quran berbanding kitab-kitab terdahulu. Sebab tu Allah kata, ini berkaitan Quran lah ni. 15, 16, 17, 18. Allah sedang build momentum bagaimana nak mengangkat Quran. Bagaimana kita melihat Quran ni penting sebelum sampainya hari daripada ayat pertama sampai ayat 14. Kerana sampai ke ayat 14, Allah bagi tahu tentang bila kitab diberi, kitab amal diberi dan masing-masing manusia tahu apa yang dibawa. Sekarang Allah bagi tahu sebelum terjadi hari itu, cuba lihat bagaimana kami provide Quran untuk kamu. Sebelum apa-apa kitabmu nanti melayang-layang tak ketahuan, tolong jaga kitab Quran supaya kitabmu terpelihara. Nampak tak macam mana cantiknya Allah gubal surah ni. Waktu ulama-ulama terdahulu bila dia baca surah-surah semacam ini, mereka duduk dan merenung panjang. Ada yang menangis teresak-esak, indahnya cara Allah susun. Malah ayat 19 Allah kata, innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh Quran itu
adalah kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Golongan pertama yang terima ayat ini adalah kafir Quraisy sebab dia tak percaya. Quran ini dia kata dari Muhammad. Tak, Quran ini la qaulu. Qaul adalah perkataan yang diucapkan daripada sumber asal. Kalam, kalau disebut kalam, kalam itu adalah sumber asal. Dia orang pertama yang bercakap. Qaul adalah orang kedua yang mengulang apa yang orang pertama cakap. So, bila Allah kata innahu laqaulu rasulin karim, orang Arab memahami Jibril dapat daripada Allah, dia ulang bercakap dengan Nabi. Innahu laqaulu rasulin karim. Allah kata benar, Quran ini adalah apa yang disampaikan oleh Jibril. Allah jaga credibility Jibril. Tadi Allah jaga anak perempuan. Sekarang Allah jaga pula Jibril. Tadi Allah backup anak perempuan. Sekarang Allah backup Jibril yang selama ni difitnah oleh orang Arab bahawa malaikat ni anak perempuan. Dan Allah bagi tahu pula, Jibril bukan sekadar utusan dari Allah untuk sampaikan Quran, satu-satunya malaikat yang diberi kepercayaan bawa Quran untuk sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dia ni Allah perkenalkan Jibril kepada kita. Dzi quwwatin. Dia memiliki kekuatan. Dzi quwwatin bukan sahaja dia memiliki kekuatan. Dialah simbol kekuatan. Dzi quwwah. Kerana kalau malaikat Jibril tidak kuat, tidak gagah, tidak perkasa, bila-bila masa sepanjang perjalanan dia daripada Sidratul Muntaha untuk sampai ke dada Nabi, boleh dikacau ganggu oleh syaitan dan iblis yang boleh mengendap, menyerang hendap di tengah perjalanan bila-bila masa. So, Jibril Allah pastikan malaikat paling kuat dan Jibril ada entourage. Kan kita dah baca surah Abasa, ruh dengan malaikat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Jibril dan malaikat, Jibril dia ada malaikat pengiring. So Jibril super VVIP, bawa Quran kot. Dia bawa Quran daripada Allah sampaikan pada Nabi. Ada dia VVIP, dia ada pengiring. Dan kita sambil lewa menganggap Quran bacaan yang tak bernilai. Dan Jibril fizikalnya bukan saja kuat, tetapi kedudukan dia. Tempat dia inda zil arshi makin. Dia punya kedudukan di bawah arash. Arash ni kerajaan Allah, pusat pentadbiran. Jibril di bawah dia. Dia punya kedudukan di bawah arash. Inda zil arshi makin. Dan itu tadi physically dia kuat. Tempat tinggal dia tinggi. Mutta'in. Dia sangat ditaati. Mutta'in. Dia sangat ditaati. Siapa yang taat dia? Oh, ada malaikat-malaikat pengiring yang sangat taat pada Jibril. Malah dia bukan saja ditaati, tetapi dia amin, sama amin. Lagi dia percayai. Hai kafir Quraisy,
lelaki yang namanya Muhammad 40 tahun pada usia 35 tahun, korang sepakat panggil dia Amin. Al-Amin. Bukan saja Amin, kau panggil dia Al-Amin. Sekarang aku bagi tahu kau, malaikat yang kami utus untuk sampaikan Quran pada Al-Amin korang ni adalah malaikat yang amin. Dipercayai. Begitu sekali Allah memperkenalkan Jibril kepada kita. Kepada seluruh manusia. Siapa Jibril? Apa latar belakang dia? Apa yang dia bawa? Ingat lagi surah Abasa, ada malaikat yang menulis Quran. Itu malaikat-malaikat pengiring Jibril. Dan Jibril ni ketua dia. Ada malaikat hanya boleh menulis, tak boleh membaca. Tapi Jibril boleh baca Quran. Jika tidak, dia takkan boleh sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, untuk ayat-ayat seterusnya, kita akan sambung lain kali. Tapi apa pun, sampai kepada ayat 21 ini menjadikan kita merenung bahawa wow, Quran ini turun, dia bukan dalam bentuk melepaskan batuk di tangga. Bukan dalam bentuk hanya Allah hantar email, samsat macam email begitu, Nabi baca. Tak. Tetapi persediaannya, pengurusannya, prosesnya, pemilihan malaikat yang terlibat. Seolah-olah seluruh alam ini bergerak seiring untuk memastikan Quran itu dibawa sempurna buat Nabi SAW. Dan Quran sekarang terpampang depan mata kita, ready untuk dibaca. Dan seharusnya bila kita baca ayat-ayat semacam ini, kita merasakan lebih rasa syukur Quran. Dan kesyukuran kita pada Quran pada satu level yang lebih luar biasa berbanding biasa. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah atas perkongsian ilmu daripada Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran kepada semua tetamu Majlis Ilmu Gema Yasin Nur Iman pada malam ini. InsyaAllah ilmu yang telah Ustaz kongsikan pada malam ini untuk kami semua akan menjadi panduan serta peringatan pada kami semua. Betapa ngerinya bila kita dengar peringatan daripada Ustaz berkenaan Allah akan menyoal pada mereka yang dianiaya dan bukan kepada yang menganiaya. Semoga kita beringat perkara tersebut. Dan Ustaz juga ada berkongsi berkenaan dengan tanggungjawab kita pada orang-orang yang di bawah tanggungjawab, sepatutnya di bawah tanggungjawab kita lah, terutamanya anak-anak perempuan. InsyaAllah Ustaz, terima kasih di atas peringatan tersebut. Dan Ustaz juga ada kongsikan berkenaan betapa bertuahnya kita kerana kita telah diperturunkan Al-Quran oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan terus belajar dan mempelajari Al-Quran. Kepada semua jemaah, teruskan bersama Gema Yasin Nur Iman pada 6.45 pagi esok untuk program bacaan Yasin dan juga doa serta tazkirah. Untuk Ustaz, mohon untuk menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rakaman saya akan upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih penganjuran semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.